أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita, percaya hati dengan segala anbiya, dengan segala nabi-nabi. Wajib percaya kita, wajib beriman. Beriman tu bahasa Arab. Tapi kita sebut beriman lah. Apa makna beriman? Makna beriman percaya hati. Makna beriman membenar hati. At-tasdiqul qalbi, membenar hati, percaya hati dengan segala anbiya, segala anbiyanya, segala nabi-nabi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya, iman makna percaya ni percaya yang sepenuhnya lah, baru dipanggil percaya. Kita duduk cakap percaya sesama kita. Contohnya, suami percaya akan isteri, isteri percaya akan suami, ibu bapa percaya akan anak-anak. Contohnya lah, kita sebut percaya. Tu bukan sepenuhnya, tapi panggil percaya juga. Percaya sepenuhnya, tak ada nak kata sepenuhnya, kena hati-hati juga, kena tengok-tengok juga, kena pantau-pantau juga. Dah kata percaya, percaya maknanya boleh harap lah. Tapi adakah 100%? Sesama manusia nak percaya 100% macam mana? Faham tak ni? Itu tapi kita sebut dengan percakapan kita dipanggil percaya. Adapun percaya iman ni, ni percaya 100%. Baru dipanggil beriman, baru dipanggil percaya hati. Jadi kalau kita cakap sesama kita percaya tu tak, yalah faham lah maknanya. Walaupun tidak 100% pun dinamakan percaya. Tu percaya hak sama kita. Adapun percaya terjemahan daripada beriman, iman tu bahasa Arab, membenar hati, percaya hati. Hak tu percaya yang putuh dia panggil, percaya yang jazam, percaya yang 100%. Baru dipanggil percaya, baru dipanggil beriman. Tapi kalaulah tangga 99% je, tak jazam. Jazam ni putuh. Putuh ni 100% lah, baru putuh. Kalau 99% ada kemungkinan kecil sebaliknya, maka tu tak panggil percaya, tu dalam bab iman. Tak panggil percaya. Contohlah, percaya Allah ada. Ada juga kemungkinan kecil Allah Ta'ala tak ada. Tu bukan panggil percaya. Percaya malaikat ada. Ada juga kemungkinan kecil malaikat tu tiada. Percaya hari akhirah contohnya, ada juga kemungkinan kecil akhirah tu tidak ada, tidak berlaku. Itu tak panggil percaya. Kalau kita bicara berkaitan dengan percaya terjemahan daripada iman. Percaya
yang kita terjemah daripada iman, dikena percaya yang putus. Baru dia panggil percaya nisbah dengan iman. Jadi hak ni hak rukun iman yang keempat. Percaya kita dengan segala anbiya-nya, ramai nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat pangkat nubuwah, pangkat kenabian kita panggil. Dan daripada nabi-nabi yang ramai tu, sebahagiannya diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan, jadi rasul. Nabi ni tuang dia, rasul ni orang tu tuang dia. Nabi ni orang yang Allah letak pangkat nubuwah, dia panggil. Rasul ni Allah angkat letak pangkat risalah. Nabiun orang tu, rasulun orang tu. Jadi di kalangan nabi-nabi yang diangkat pangkat nubuwah, sebahagiannya diangkat pangkat risalah kerasulan. Kita beriman percaya dengan sekalian nabi-nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minggu lepas bicara dah hak secara seorang-seorangnya 25 orang. Hak rasul 25 orang tu wajib kita beriman secara seorang-seorang. Sebab apa? Sebab rasul 25 tu, kenapa kita wajib beriman secara tafsil? Ingat tak? Ijmal, tafsil. Hak minggu lepas hak kita tulis tulis di kertas mana-mana, tepek di tempat hak kita biasa duduk. Dapur ke tepek dapur. Ijmal ringkas, borong. Tafsil terperinci. Jadi secara tafsir, secara terperinci Rasul 25 tu wajib kita beriman secara seorang-seorang dengan bahawa apabila didatangkan salah satu daripada Rasul 25 nama, duduk sini dah, memang kita beriman ianya adalah Rasulullah. Cukup lah. Walaupun kita nak suruh ngapal, nak suruh apa tu, nak suruh bilang daripada Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai ke Nabi SAW tu, kita dah ingat hak Rasul 25 ni. Kan ada ingat? Hanya dah melepas kan? Tapi saya ada jumpa orang tua. Mana kita kata kau ada perkara-perkara yang dia tak berapa nak ingat dah. Ada perkara-perkara yang dia pernah ingat. Tapi dia boleh bilang Rasul 25 tu seolah-olah tanpa berfikir. Padahal dia bilang. Jadi kita kata kau macam seperti tak payah berfikir. Ada ni. Ni orang-orang tua lama ni, masa muda-muda dia hafal sungguh lah. Jadi dia boleh sebut Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai ke Nabi SAW tu. Maknanya kalau kita kata macam lacau gitu je. Macam dibilang gitu je. Mana kita kata kok macam tak payah fikir nampak ni. Ada orang kita bukan ni. Tapi dianya banyak dah benda-benda yang tak berapa nak ingat. Tapi benda barulah, benda lama ingat molek. Gitu kan orang-orang tua ni kan. Hak baru-baru tu dia tak apa nak ingat. Hak baru-baru cucu-cucu pun bertukar. Hak lama-lama, hak mati kita tak sempat pun dibilang seorang. Nama tu lah zaman dulu kan nama pelik-pelik kan. Zaman dulu kan nama pelik-pelik nama dulu. Dia boleh sebut seorang. Hak mati tu maknanya kita pun tak sempat. Tapi boleh cerita hak lama. Hak cucu depan mata tu dah ingat sekarang cucu dia. Dia ingat hak lama. Hak baru tu dia jadi macam ingatan tu kurang. Tapi nak ceritanya jadi hak nama Rasul 25 ni, ini hak lama ni. Hak lama. Memang lekat-lekat sungguh. Oh, dia boleh bilang gitu. Lacor gitu je. Tapi tak syarat gitu. Maknanya didatangkan satu-satu nama, kita imani ianya adalah Rasulullah. Hak Rasul 25.
Kenapa Rasul 25 ni wajib kita imani? Sebab Rasul 25 ini termasuk di dalam dipanggil perkara agama yang maklum fiddin bid-darurah. Perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Perkara agama yang diketahui secara secara latah, dia panggil latah, ada latah. Kan kita dahulu kan takrifan iman dahulu, beriman dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia akan segala hukum daripada agama, diketahui ni dengan darurah. Darurah ni dengan mudah-mudah. Bukan darurah hak tersepit tu, bukan. Dengan makna mudah-mudah. Mana perkara agama hak Rasul bawa ni tak ngaji banyak pun tahu. Ni Rasul bawa cerita ni. Mana yang diketahui cara darurah? Malaikat. Orang tahu belaka, budak pun tahu Cerita bab akhirah contohnya, budak pun tahu Cerita bab kewajipan semayang puasa, budak pun tahu ni kita imani hak ni lah. Perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, kita imani hak ni. Ada pun perkara agama yang Rasul bawa datang 23 tahun, yang kita ketahuinya berapa persen. Rasul menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar agama 23 tahun. Begitu. Kita belajar agama 23 hari. Gitulah kita kata. Jadi hak Rasul bawa agama 23 tahun ni, banyak mana sangat yang kita tahu. Sebahagian sahaja. Hak lain kita tak tahu. Macam mana kita nak imani dengan perkara yang Rasul bawa datang kalau kita tidak mengetahui? Kan takrifan iman dahulu kan, beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Hak Rasul cerita tu kita beriman mereka. Tak, itu takrif iman terdahulu. Tapi kita nak imani macam mana, nak percaya macam mana, hanya sebahagian sahaja perkara agama yang Rasul bawa datang kita ketahui. Hak sebahagian besar laginya belajar kemudian, hak ni hukum syarak deh, saya baru je tahu. Tengok, baru tahu. Jadi sebelum tu imani ke tidak? Nak beriman macam mana? Perkara tu kita baru tahu. Jadi beriman dengan perkara, sekalian perkara yang Nabi bawa datang, perkara yang perkara agama yang diketahui secara darurah, cara rekah, cara mudah-mudah. Mana gini kita buat bandingan. Dalam perkara agama yang Rasul bawa datang ni, ada hak besar-besar, ada hak kecil-kecil, hak hala-hala. Kita buat kira hak besar-besar ni duduk jauh nampak dah. Tak bandingan gitulah. Kan kita buat bandingan ni, benda besar dak pergi dekat pun nampak. Kalau benda kecil nak nampak kena pergi ndak apa weh? Ndak. Ndak. Pandai ndak? Ndak tau. Ndak. Kena ndak, kena pergi dekat baru nampak. Kalau benda halu, benda kecil. Kalau benda besar ni daripada jauh nampak dah. Gini ya. Jadi perkara agama ni tak ngaji banyak pun tahu dah itu hak Nabi bawa. Dia gitu. Ada pun perkara agama hak halus ni kena belajar betul benar. Barulah kita ketahui. Tapi ada perkara agama yang Rasul bawa datang, maknanya belajar sikit-sikit pun tahu itu perkara agama yang Nabi bawa datang. Hak ni hak wajib kita imani. Hak lain-lain tu kita nak imani macam mana, sebab kita pun tak tahu pun itu perkara agama, hukum hakam agama yang Nabi bawa datang. Nak imani macam mana? Jadi ni hak iman ni percaya dengan perkara yang diketahui secara darurah, hak besar-besar. Contoh tadilah malaikat ada. Budak-budak pun tahu malaikat ada. Contoh ni hak besar-besar.
Jadi termasuk nama Rasul 25 ni dipanggil perkara agama yang diketahui cara darurah juga. Cara mudah juga Rasul 25. Sebab apa dia kata Rasul 25 ni Adam, Nuh, Soleh, Lut apa semua ni diketahui cara mudah-mudah sebab nama ni terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Pada ni. Jadi nama Rasul 25 ni hak terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Apabila nama Rasul ni terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, jadi kira-kira perkara ni hak Rasul 25 ni termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah, secara latah-latah. Tak ngaji banyak pun boleh tahu. Sebab apa? Sebab Rasul 25 ni nama tercatat di dalam Al-Quran. Ada ni. Jadi wajib iman ni tiap seorang Rasul 25. Sebab apa? Ini perkara mudah sahaja. Kenapa kata perkara mudah dalam agama Rasul 25 ni? Quran terang-terang kan sebut Rasul 25 ni. Faham tak ni? Cuma kita, bahagian kita lah, yang kita beriman dengan Rasul 25 ni, datangkan nama Lut Rasulullah, Syuaib Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Ilyas Rasulullah, ada Zulkifli Rasulullah, Ayyub Rasulullah. Ni kita imani Rasul 25. Kita imani Rasul 25 ni, kita ambil daripada Al-Quran yang kita baca ataupun kita ambil dalam kitab. Yang jadi kita imani, kita kenal dan kita imani Rasul 25 ni, kita jumpa ketika membaca Al-Quran ataupun kita jumpa dalam kitab-kitab. Baca Al-Quran kemudian barulah kita membaca Musa, Isa, Quran sebut. Hak ni hak Rasul, hak kita baca dalam kitab Bila kita baca Quran kan, hak lain-lain kata apa tu tak tahu. Hak keluar Sulaiman, Ibrahim, Ismail, situ tahulah nama Rasul tu. Patut ayat tu kata apa dah tahu. Dah sekolah orang putih, dah sekolah Arab, dah tahulah kita kata. Tapi makna nak ceritanya, yang jadi kita kenal Rasul 25 ni kerana kita baca Al-Quran ataupun kita kenal Rasul 25 serta kita imani kerana kita baca dalam kitab. Kemudian baca Quran barulah jumpa hak Rasul 25 ni. Kerana kita jumpa dalam kitab hak Rasul 25. Kan gitu? Orang belajar-belajar kan ada nama Rasul 25. Ada semua tu kan? Hak Rasul 25. Suruh budak-budak hafal hak Rasul 25 tu. Maknanya kenal dan imani, kenal dan beriman dengan Rasul 25 ni ambil dalam kitab. Jadi ulama lah pulaknya daripada Al-Quranul Karim tu, ulama ambil nama dalam tu, okeylah. Sebab nama dalam Al-Quran ni nama jauh-jauh. Satu-satu nama tu. Jadi ulama pun ambil nama-nama Rasul yang 25 dalam Quran, ulama pun bubuh dalam kitab, dalam buku. Okey, kenal sini. Kenal dalam kitab, kenal dalam buku ni. Faham tak? Jadi hak dalam buku tu, hak Rasul susun 25 tu, itu ulama yang susun. Bukan Al-Quran susun gitu. Ulama yang susun. Ada kadang-kadang disusun tu mengikut sejarah. Hak mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada hak bertukar-tukar pun ada juga. Ada yang betul-betul ikut sejarah. Sekarang ni sampai peringkat ada yang jadual. Ni Rasul ni mari sini, hak ni mari sini. Lepas tu hak ni ada kan, ada dalam jadual besar tu kan. Daripada Adam AS turun. Pada Nabi Ismail AS turun ke bawah Nabi Muhammad SAW. Daripada Ishaq turun kepada Rasul-Rasul daripada Bani Israel. Daripada Nabi Ismail ni, Bani Ismail dipanggil, turun tak ada Rasul.
Jumpa tak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada tu dia jadual tu kan. Pernah tengok tak? Jadi hak nama Rasul dalam kitab ni bukan kaedah Al-Quran. Ulama yang susun. Tapi ulama ambil mana nama Rasul 25 ni? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita kenal Rasul 25 yang diambil daripada Al-Quran. Kemudian sebahagiannya mengaji Al-Quran pula. Dijumpa pula dalam Al-Quran hak Rasul 25. Sebahagian laginya tak mengaji Quran, tapi beriman dengan Rasul 25. Beriman sebab jumpa dalam buku dan kitab dah. Pada kaedah ni ulama yang buat pada kaedah. Susung Adam, Nuh, Soleh ni. Satu sampai 25 ulama yang susung. Tapi ulama di mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita. Ada ni. Samalah juga kita duk ngaji wujud, kidam, bakok ni. Ulama yang susung sifat tu. Tapi ulama ambil mana bicara sifat Allah Ta'ala ni? Ulama ambil daripada Al-Quran lah. Jadi ulama pun bubuh kok kitab luar. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Ngaji kok luar. Bagi orang tertentu, dia mengaji dalam agama, dia pun balik pada Al-Quran, dia pun mengenal Allah dalam Al-Quran pula. Tapi orang tertentu sahaja. Orang ramai-ramai kok kenal Allah, wujud, kidam, bakok dalam kitab lah. Pada ni. Kalau mengaji Al-Quran pun, mengaji baca je. Quran kata apa pun tak tahu. Ya pada ni. Tapi walaupun Quran kata apa pun tak tahu, tapi berakidah dengan akidah Al-Quran. Berakidah. Sebab apa? Sebab kita ambil dalam kitab. Hak dalam kitab ni ulama susung ambil daripada Al-Quranul Karim. Gitulah. Ada ni. Maknanya kita beriman dengan Rasul ni ambil dalam kitab. Kita ambil daripada mana? Daripada Al-Quran. Kita beriman Allah bersifat dengan wujud kidam bakok ni. Hak dalam kitab kita beriman hak mana ni? Hak Quran yang beritahu. Ada situ. Maknanya ini semua kaedah ulama belaka untuk memudahkan kita. Adapun di awal Islam, bab akidah ni direct kepada Al-Quranul Karim. Di awal Islam, yang masuk Islam orang Arab belaka. Pada ni. Orang Ajam ni, lepas tu kemudian ada pula orang Ajamnya. Kena ada Ajam, Arab ni. Orang Arab lah. Ajam ni selain Arab. Semualah selain Arab. Dipanggil Ajam. Yang mana Al-Quran bukan bahasa kita. Ajam lah. Jadi di awal Islam, yang masuk Islam orang Arab. Baca Al-Quran, mereka faham makna. Siapa yang baca Al-Quran? Pada masa sahabat, Nabi yang baca. Pemahaman yang kemah di kalangan sahabat. Nabi SAW wafat. Sahabat pula yang baca Quran. Tabi'in memahami Al-Quran direct kepada sahabat. Pada ni. Sama-sama Arab lagi ni. Tabi'in sahabat meninggal sekalian. Tabi'in pula yang baca Al-Quran, hura akidah Al-Quran. Tabi'in pula yang ikut kepada tabi'in. Direct akidah Quran semata-mata. Kemudian pemerintah Abbasiyah apa semua masuk Islam bukan lagi orang Arab yang tidak memahami dah ayat-ayat Al-Quran kata apa. Jadi ulama pun ambil sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, okey, bubuh dalam kitab. Belajar dalam kitab. Belajar dalam kitab. Kaedah sifat 20, kurun yang ketiga, kurun yang keempat, kemudian dah. Kan ada ni, kemudian dah. Kurun yang keempat, kurun yang kelima dah ni. Tu masa tu hak masuk Islam bukan lagi orang Arab. Yang ajar akidah Quran pun tak sekuat hak di awal Islam lagi dah. Pada ni. Awalnya Nabi SAW, kemudian sahabat yang ajar ilmu Al-Quran, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian kurang, akhirnya ulama pun ambil lah akidah Quran bubuh dalam kitab. Jadi hak dalam kitab ni
Kaedah dia panggil kaedah susunan ulama. Tapi ulama ambil mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan. Umpama kita jelas-jelas. Ni kita orang Melayu ni. Kalau ulama tak ambil daripada Al-Quran, bukan kitab tauhid contohnya, kita nak kenal Allah Rasul macam mana? Kita nak beriman dengan Rasul 25 ni macam mana? Pada ni. Ini jasa besar ulama. Ini semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama warasatul anbiya. Lepas kita imani dah hak luar hak dalam kitab, kepada Al-Quran pula orang-orang yang tertentu. Jadi kita nak berakidah Al-Quran ni, kita kena mengaji kitab tauhid, kitab akidah. Kok luar pula, faham tak ni? Baca Al-Quran semata-mata tak erti akidahnya. Baca Al-Quran semata-mata tak usahlah kata Quran besar. Hak muqaddam, hak baca dalam semayang tu, tahu tak Quran tu kata apa? Alhaakumut takasur. Tahu? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tahulah sebab bulan puasa nak baca sama. Kena baca sama bulan puasa ni. Kau kena kita ni. Hak kita baca dalam semayang ni. Faham tak ni? Hak Quran besar kita nak tahu makna. Kemudian tahu makna. Abang apa? Terjemahan. Huraian. Tafsiran dia pula. Dia ada satu dia panggil terjemahan. Terjemahan ni daripada Al-Quran bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Itu terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjemahan. Huraian ni pula. Pemurah. Apa makna pemurah? Penyayang. Apa makna penyayang? Itu tafsiran dia pula. Kita ni boleh terjemah tu pun alhamdulillah. Tu pun kurang cek dia lah. Kurang besar. Baca saja je lah. Jadi macam mana kita nak berakidah dengan akidah Al-Quran, yang kita baca Al-Quran, kita tak reti pun Quran kata apa. Nak berakidah akidah Quran ialah kita mengaji dalam kitab tauhid, kitab akidah, kitab bicara beriman. Kita membaca Al-Quran itu sunat, selebih-lebih zikir. Berakidah dengan akidah Al-Quran, tu usuluddin, tapak agama. Jadi macam mana nak berakidah dengan akidah Al-Quran? Ngaji kitab tauhid, kitab akidah. Dalam Al-Quran pula perintah-perintah hak zahir, larangan-larangan hak zahir. Hak tu nak tahu, nak beramal, buka dalam kitab fiqh pula, kena ngaji dalam kitab fiqh suku pula. Dalam Al-Quran perintah-perintah batin, perintah taubah, perintah syukur, perintah tawakul, perintah sabar, tu perintah tawakul. Pada ni hak perintah-perintah ni macam mana nak beramal ni, hak perintah batin ni ngaji dalam kitab tasawuf. Quran cerita bab riya, takabur, apa semua hasad. Macam mana ni? Hak sifat-sifat kecelaan Quran sebut ni kita nak bersihkan berhati kita. Kita ambil dalam kitab tasawuf, ulama susun pula. Faham tak ni? Jadi yang kita duk belajar kitab tauhid, fiqh, tasawuf ni lah untuk beramal dengan Al-Quran, yang kita duk baca beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak jenis nak baca Quran saja, kitab tauhid hiling kepala, kitab fiqh hiling kepala, tak mau belajar, kitab tasawuf hiling kepala, tak mau belajar. Lepas tu nak berakidah Quran macam mana? Nak beramal dengan perintah Quran macam mana? Nak meninggalkan larangan Quran macam mana? Masa tadarus membaca Al-Quran penuh khamar. Tapi masa belajar kitab untuk memahami Al-Quran, tambah. Bukan kira. Orang perempuan lah. Tadarus ramah. Suruh ngaji kitab, tambah.
Sepatutnya kita tadarus nombor 1, kita mengaji kitab hak nombor 1. Sebab apa? Sebab tadarus membaca hukum sunat. Berakidah tak wajib. Beramal dengan perintah Quran zahir batin tak wajib. Meninggalkan larang Quran zahir batin tak wajib. Jadi dah Quran kita dah reti dia kata apa? Kita pun belajar dalam kitab sebab kita nak hidup dengan Al-Quran. Hidup Al-Quran bukan hidup dengan baca saja. Ada orang faham hidup dengan Al-Quran ni, Quran duduk tangan baca semua-semua. Hidup dengan Al-Quran. Bukan. Hidup dengan Al-Quran ni kita sentiasa dengan akidah Al-Quran. Kita sentiasa dengan taat zahir batin Quran perintah. Itu hidup dengan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran tangan baca. Itu sunat selebih-lebih zikir. Kena faham. Nak hidup dengan Al-Quran ni, hidup dengan amalan Al-Quran tu. Akidah Al-Quran, amalan Al-Quran. Hak wajib kepada kita. Faham tak ni? Ada orang mocik lah. Mocik makji gitu lah. Mocik lah. Dia kata, kawan-kawan dia ramah, dia kata, hak jenis macam dia memang bahir ngaji Quran. Tadarus dia nombor 1. Dia bahir ngaji Quran. Amalan dia mengaji Quran. Tapi dia mengaji kitab untuk berakidah dan beramal dengan Quran. Dia mengaji kitab. Tapi dia kata ramah-ramah tu Ustaz, saya duduk pujuk suruh belajar, hiling pala, dia kata tak ambuh. Ni kita ni baca sunat. Tapi dia faham sudah beramal dengan Al-Quran, sudah hidup dengan Al-Quran. Hidup Al-Quran kan hanya membaca. Akidah Al-Quran ada kedok. Ajak belajar kitab tak ambuh. Ajak punya ajak. Kerana kawan punya pasal ikut. Tapi dia kata nampaklah gaya bergelisah sekali nak balik. Mana kalau mai kereta dia pakai balik dah orang kali. Sebab apa? Sebab cerita bab akidah dia pening, tak faham. Cerita bab fiqh dia pening, tak faham. Jadi tak ada benda nak sahur. Kalau sahur bab Quran ni nombor 1. Saya Al-Quran. Baca, saya baca Quran. Saya baca Al-Quran. Sebulan khatam sekali. Sebulan khatam 2 kali. Saya baca Quran. Dia boleh nyuruh baca hak sunat tu. Tapi ni cerita bab akidah ni dia jadi pening dah. Sebab apa? Apa pening? Sebab akidah Al-Quran tak ada. Baca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, tak ada pahala. Quran laknat balik. Nak baik. Orang dahulu, macam sebut tadi lah, orang dahulu, sahabat-sahabat baca Al-Quran, Al-Quran bahasa mereka. Itulah akidah mereka, itulah amalan mereka. Bukan amalan membaca sahaja. Kehidupan mereka dengan Al-Quran. Sebab mereka betul-betul memahami Al-Quran. Kita hanya membaca. Lepas tu nak hidup atas Al-Quran, belajar kitab lah. Patutnya bila rajin baca Quran, rajinlah mengaji untuk memahami Al-Quran. Bukan nak baca saja. Tapi itu bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadran haraja. Tuhan kata, kalau sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan akan sahabat tadi, Allah Taala akan jadikan hati dia sempit. Sebut kata awak baca Quran tu sunat, bukan wajib. Awak beramal dengan Quran tu wajib. Nak faham Quran, awak kena ngaji kitab ni belajar fardu ain. Dosa besar tak belajar, tak terbuka juga hatinya. Tak terbuka, malah tambah ambo. Lari ambo. Tersilap mari. Program tadarusnya belum sampai masa. Mari awal sikit lah. Mari awal ni kena bersembang lah. Sembang lah. Ada orang mengajar berrisau. Allah ada orang mengajar pula dah. Kita ingat kita ada orang mengajar. Kalau tahu ada orang mengajar, kita mari lambat sikit. Nak lari betul-betul. Faham tak ni? Dia mari awal-awal tu boleh bersembang dulu. Program tadarus lambat lagi. Kebetulan ada orang mengajar. Tanya duduk. Siapa peringkat? Dia sembang terus. Tidak dulu orang mengajar. Kita tambah mengajar. Dah. Orang mengajar tu ilmu apa? Ilmu Al-Quran yang kamu baca tu lah. Ilmu dalam hadis Nabi SAW. Bukan orang ngajar ilmu matematik, ilmu sains, geografi ke apa ke, bukan.
Ilmu Al-Quran lah tu. Mengapa? Membaca Al-Quran sahaja, tidak beramal, akan dilaknat balik oleh Al-Quranul Karim. Terutama sekali dalam bab akidah. Macam contoh tadilah. Kita mengaji dalam kitab, kita pun mengenal dan imani Rasul 25. Hak ada dalam Al-Quranul Karim. Kemana kita baca Al-Quran, kita jumpa. Tapi ke mana pun kita duduk sini ni, dalam kitab lah hak Rasul 25. Kalaulah seseorang tu dia tak mengaji Al-Quran, dia tetap imani juga Rasul 25. Sebab apa? Ada dalam kitab. Yang baik, kalau kita tidak berakidah dengan akidah Al-Quran, habis lah. Ada benda lah. Ada ni. Jadi belajar mula-mula tu tak nampak. Tak nampak perkara lah. Tak nampak. Sebab apa? Jadi dalam bab akidah pun tak lepas, apa tak lepas, tak seronok lah. Sebab dia seronok dia sama member ni. Baca Quran macam mana dah? Oh, saya baca. Faham tak ni? Grup kita ni. Grup ni tak pandai Quran. Dah ni. Ni realiti. Orang perempuan juga yang cerita. Dia punya, apa ke? Karenah mak haji dia kata. Karenah mak haji, hak ngaji Quran saja, kita tak mau belajar. Tu. Hak kata ni hak orang hak Quran lah, tapi dia Quran dia rajin, kitab dia rajin. Mana? Quran dia rajin, kitab dia rajin. Lepas tu dia nak ajak kawan dia tu, jangan baca Quran saja, baca Quran sunat. Selebih berzikir. Kena belajarlah kita untuk berakidah dengan akidah Al-Quran. Belajar kitab fiqh, belajar kitab tasawuf untuk beramal dengan amal Al-Quran zahir dan batin. Tu kata atas bahagian masing-masing. Nak boleh jadi pandai baca Quran ni payah dah juga. Payah nak jadi pandai baca Quran ni. Tapi boleh, alhamdulillah, pandailah baca Quran, selebih-lebih zikir, pahala sunat. Hak amalan Al-Quran, hak tuntutan wajib. Nak beramal macam mana? Ngaji dalam kitab-kitab. Dan kitab-kitab itulah kitab yang membicarakan berkaitan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita boleh faham contoh tadilah. Contoh Rasul 25. Kita imaninya kerana kita belajar dalam kitab. Kemudian kita membaca Al-Quran. Kita jumpalah pada nama-nama Rasul 25 ni. Mana? Jumpa situ je lah. Ayat kata apa? Tak tahu. Lepas tu ayat kata apa? Bab-bab akidah, bab-bab perintah agama ni, ngaji dalam kitab yang ulama susung dah untuk memudahkan kita dah. Sebab kita nak direct pada Al-Quran untuk memahami agama, dia ada belas ilmu alat Arab yang kita kena belajar. Belah-belah pula situnya. Kita nahu sorah hak umbi pun tak reti-retinya kita ni. Faham tak ni? Dia punya grammar dia pun tak reti-retinya kitanya. Jadi macam nak memahami Al-Quran. Jadi ulama ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis Nabi SAW. Sekarang kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Hak fardu'ainnya hak mana, hak tinggi sikitnya hak mana, hak tinggi benarnya hak mana. Ulama susun dah untuk memudahkan kita berakidah dan beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selama mana kita berakidah dan beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi, selama itulah kita tidak akan sesat. Tanpa berakidah, beramal Quran dan hadis Nabi akan sesat, walaupun rajin membaca Al-Quran sekalipun. Ini contohlah.
Ada sesuatu tempat tu dahulu ni dia malam Jumaat lah dia membaca Al-Quran, baca Yasin. Tiap minggu baca Yasin. Oleh kerana malam ni penuh dah, nak buat kuliah pula malam Jumaat. Buatlah malam Jumaat pun. Baca Yasin di rumah boleh baca sendiri-sendiri. Kafi pun baca di rumah lah. Kemudian bila buat kuliah, hak tiap-tiap minggu mari baca Yasin tu, tak mari dah. Sebab apa? Tak boleh baca Yasin. Tuan ajar kitab tambah. Nak baca Yasin je. Dan nak kata mana? Orang perempuan juga. Tak, bukan kata kau puang ni, tapi realiti dia begitu. Realiti dia begitu. Bukan orang perempuan di masjid besar lah. Masjid lain. Masjid lain. Kata. Tapi nak beza mana wajib, mana sunat. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Jangan salah faham ni. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Tapi yang paling besarnya adalah berakidah dan beramal dengan amalan Al-Quran zahir dan batin. Sebagaimana kita imani Rasul 25 secara tafsir tu dalam kitab yang ulama ambil daripada Al-Quranul Karim, jadi mudah kita mengenal Rasul 25. Itu kita imani secara tafsir lah. Kita imani secara ijma' ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak rukun iman yang keempat. Kelima, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Hari yang kemudian. Hari akhir dia panggil. Hari akhir. Akhir itu kemudian lah. Hari akhir, hari kemudian. Wal yaumil akhir. Dia panggil. Hari kemudian. Hari akhir. Bila kau bermula hari akhir, itu khilaf ulama lah pulaknya. Satu pandang mengatakan bermula daripada tiup sangkakala yang pertama, ada setengah mengatakan bermula dari tiup sangkakala yang kedua, ada setengah ulama mengatakan hari mati seseorang. Sebab apa? Hari akhir dah tu, berakhir kehidupan seseorang. Tiup sangkakala yang pertama, hari akhir bagi langit dan bumi dan isi-isinya. Mati seseorang, berakhirlah hari bagi seseorang, hari akhir lah tu. Dan barang yang bergantung dengan dia ni, ini termasuk pembicaraan berkaitan dengan barzah, apa semua, persoalan barzah, nikmat di alam barzah, dibangkitkan kembali. Itu barang yang bergantung dengan dia, dengan hari yang kemudian, hari akhir, hari qiyamah. Hari qiyamah. Dia banyak, dia nama hari kiamah ni dalam kitab mengatakan 300 nama betul. Al-yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumuddin, malik yaumiddin. Yaumuddin tu kiamah lah. Ada nama lah mana? Yaumul ba'ts. Dia ada banyak nama. Nama hari akhir, hari kiamah. Hari akhir, akhir hari dunia, akhir hari kehidupan seseorang. Qiyamah, qiyam ni berdiri. Qiyam ni berdiri asalnya. Apa makna berdiri? Bangkit selepas tiup sangkakala yang kedua. Lepas tu setengah mengatakan bicara kiamah ada selepas dia tiup sangkakala yang kedua. Dia ada dua sangkakala kan. Tiupan yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiupan yang kedua dibangkitkan kembali. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, tempoh masanya adalah 40 tahun. Wallahu a'lam. Kemudian kita ni sebagai sebut melepas lah. Kita ni hari Khamis cuti sekali hari raya, insya-Allah hari raya lah. Hari Khamis tu. Kita cuti hari Khamis sekali. Ada tak? Lepas tu sekali padang dah. Surah imam tak cuti hari Selasa. Kuliah je tak cuti, orang belajar cuti kau nak cuti. Orang cuti dia cuti lah, orang dah. Itu jelah. Sayang kita ni lah. Duduk musim-musim ni musim-musim kawak lagi. Tahu. Kemarin 3,700. Covid kemarin 3,700.
Besuk ada dah tempat hok PKP. Dah dekat PKP. Besok ada PKP dah. Dia punya mukim tu. Saya baru je cadang nak pergi ziarah mama. Ni isteri pada almarhum Tok Guru lah. Ingat nak pergi bulan puasa lah. Hari raya orang sibuk. Kerandang lah, pondok kerandang. Cadang lah nak pergi satu ni. Allah kata tengok. Kata PKP tak boleh masuk dah lah. Yelah kadang-kadang kita nak ziarah tua ni, kita rusing pula. Sebab kita ni orang hok pergi mari. Tahu? Pergi mari. Jadi kita nak pergi ziarah orang tua ni, kita takut bahagian kita tu takut kita buat nyakit ke dia. Gitu je lah. Orang tua ni kadang-kadang sebut tak usah bersalang lah. Nak bersalang kat orang tua ni, tambah tak bersalang. Macam mana boleh tetamu tuan rumah tak bersalang tu mari nak balah gitu. Ya. Orang mari nak balah pun salam dulu, lepas tu balah kemudian. Ni mari betul-betul bersalam pun tidak mari ziarah warna gitu. Jadi susah kot kadang-kadang. Jadi ada 3,700. Besuk banyak ki. Jadi yalah, kita dalam keadaan gawat gini ni, selagi Tuhan wi ruang masa kita boleh belajar, masjid dibuka, kuliah dibenarkan, kita guna masa. Ada ni. Sebab sekarang ni bunyi macam-macam. Bunyi kata nak PKP 2, 3 lah, apalah. Macam-macam. Tapi mungkin tak lah. Mungkin dia akan setempat-setempat. Kalau setempat tu berat, ditutup setempat. Macam besuk tu lah. Berat, ditutup besuk. Dia mungkin bukan satu besuk. Bukan satu besuk. Betul kata sayang nak tangguh kuliah tu. Kita ingat lagi tu. 2 bulan tau. Masa PKP pertama 2 bulan tau. 2 bulan. 2 bulan lebih masjid ni kita kuliah pun tak ada. Tiba-tiba maknanya. Dan ni sama dah juga. Mana pandai ni? Saya sendiri pun takut juga, takut yalah ada kontak dengan siapa-siapa kan. Dia pakai gelang tak boleh mari sejik dah kan mengajarnya. Dah gitu. Dia kena gelang pink. Bukan gelang hok boleh pergi gadar tu, bukan. Kalau tu dia tu muju. Gelang pink hok kita boleh pergi mana? Sebab dia seorang mukawik, seorang positif. Berapa puluh orang pula tu hok kena gelang. Tu lah. Orang mari nak belajar, uzur pun tak boleh keluar rumah. Bukannya uzur tak boleh keluar rumah. Takut juga gitu. Nak pergi mana-mana pun jaga tak. Sebab apa? Sebab masalah kita nak ikhtiar usaha semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ramai ada ustaz-ustaz yang diuji seumpama tu. Tak boleh ngajar 2 minggu, tak boleh ngajar 10 hari, tak boleh ngajar seminggu, tak boleh ngajar. Dia ngajar satu tempat, ngajar. Adalah seorang tu dia semalam Jumaat dekat blok kawan tu. Ayah Haji mana sebelah. Ayah Haji ni pula anak dia balik dekat rumah tu positif. Tahu kemudian lah ni. Dia pun pegang Ayah Haji tu. Ayah Haji pergi mana? Pergi masjid. Semayang kat mana? Siapa duduk sebelah? Ustaz duduk sebelah. Ustaz tu kena 2 minggu. Kena 2 minggu dia. Ayah Haji ni pun bukan dia, anak dia. Tapi sekeluarga tu kena termasuk Ayah Haji ni. Ayah Haji ni pula kesihatan tanya gimana pergi masjid, kuliah maghrib, semayang duduk siapa. Tak ada pasal 2 minggu ustaz tu cuti. Tapi Ayah Haji tu pun negatif, tak ada kena pun. Tapi gitulah. Seorang positif jadi puluh-puluh orang pula hok kena kurung. Jadi takut gitulah, makna Tuhan beri peluang kita belajar. Gitu. Jadi nak cuti sekolah ni rasa sayang kan itulah. Tapi kita mana cutilah sekali. Suai imam tu memang dak lah hari Selasa tu dak cuti. Biasa lepas-lepas saya cuti sekali. Raya puasa sekali, raya haji sekali. 2 kali setahun lah. Tapi oleh kerana kadang gini tak ada cuti lah tu suai imam koda-koda lah kata jalan. Jadi kita masjid Bukit Besar kita cuti sekali. Kita kena yalah. Jadi kena perbanyakkan doa ni di bulan Ramadan ni. Perbanyakkan doa. Moga-moga kita umat Islam ni terselamat daripada musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni 3,700 pula kemarin. Lagi itulah.
Kemudian cerita bab gelang tak ni. Ni gelang pink, ni gelang sebenar. Minggu lepas di masjid kita ni untuk pondok Baba Wang Ismail boleh segelang. Gi Kedah boleh 12,900. 12,900. Ada dia dah bekas tu nak perasa dah ni besar nampak tapi tak ingat lah. Hak begitu tak ingat dah siapa dia. Tapi muslimat kita lah. Maknanya 12,900. Dia mana? Mah 916. Cerita bab gelang. Hak lupa. Hak derma untuk pondok Baba Wang Ismail. Hari Selasa mari dulu boleh 10,000 untuk Baba Wang Ismail di Surat Iman. 10,000 stokor, gitulah. Rezeki musim-musim gini kan. Belah sana pun dulu dia belah sana belah Thailand berapa bulan kosong semayang rapat dah. Di foto ni semayang rapat. Dia mula-mula je semayang jarak. Bila amang kosong tak ada, tempatan tak ada. Rapat kena dah di Thailand sekarang ni 1,000 2,000 sehari. Kena dah di sekarang ni. Akhirnya ada setengah tempat masjid ditutup, ada setengah tempat tak tutup, jadi orang pun kembali jarak. Jadi tuan-tuan guru di foto ni tak ada soal pun. Perintah jarak mereka jarakkan. Tak kata itu Yahudi lah, Dajjal lah, WHO lah, tak ada. Orang kita di Malaysia je macam-macam hal. Badak ni. Memang ada orang masuk dalam FB satu Ramadan semayang tarawih rapat. Rapat lah di foto ni, rapat. Hak kedian ni pula ni. Kedian ni pula. Kena kih itu kan. Dah bayangkan kita hanya kosong sekali, mereka kosong berbulan-bulan. Tapi molek-molek ada sekarang ni kena balik. Gitu lah, faham lah kadang-kadang ni. Maknanya di foto ni akan jadi jarak semula semayang dia. Jadi orang kita tengok kan, dia tengok semayang rapat di foto ni, suasana dia macam mana. Brunei macam mana. Brunei bersih, licin. Brunei berapa kes je, kematian 3 orang je dah di Brunei. Brunei memang rapat, dia memang kawal sungguh. Tak ada, dia tak ada. Dia hanya ada kematian 3 orang je. Lepas tu kes dia berapa puluh-puluh gitu je, berapa kes dia. Memang sikit lah. Tak ada kat dia. Maka semayang dia macam mana? Rapat lah. Tak ada benda lah. Kita tempat kita ikut peraturan lah. Ikut peraturan. Lepas tu masalah dia ditunjuk dia tengok di foto ni. Semayang tarawih 1 Ramadan rapat. Pada masa tu. Lepas dia tu seminggu lepas dia tu kena pula tempat dianya. Akhirnya jarak kembali dan ada bandar yang masjid ditutup. Jumaatnya tidak dibenarkan di foto ni. Ada ni. Ya, kerjaan pun gitulah. Masjid Syekh Daud pun kerjaan dia macam slow sikit lah sebab dalam keadaan gawat. Maknanya kalau ikut dia panggil apa? Dia punya target dia tu lah. Masjid Syekh Daud tu lama mana nak siap. Ada target dah lah ni. Ada dah. Tak target dah sebab kerjaan jadi dak lacur lah. Dak lacur. Banyak sangat sekatan dia gini, sekatan dia gini. Oh sekarang ni kuat belah sana. Tak pakai mah berapa kena denda kuat dah. Ni kemudian. Itu tak ada dah dia. Mari aman-aman dah. Ni. Dia ketak kembali. Jumpa dak pakai mah, dia kena denda, pegang denda dia. Macam kita juga ah. Ni kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Bahasa Arab muqaranah menyertai niat dalam takbir, itu muqaranah. Kan kita kan niat mana tempat dia muqaranah dalam takbiratul ihram, tu muqaranah.
Muqaranah ni disertakan lah. Muqaranah ni serta-serta. Jadi niat ni muqaranahnya di mana? Muqaranahnya di dalam takbiratul ihram. Kemudian muqaranah ni ada dua muqaranah. Satu muqaranah haqiqiyah dia panggil. Muqaranah yang sebenar-benar. Hak tu hak muqaranah sungguh-sungguh kita kata. Satu laginya dipanggil muqaranah urfiyah. Muqaranah pada kira-kira je muqaranah. Pada kira-kira. Macam mana? Ni kita cerita dulu secara kasar kat luar. Dia takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Anda ni. Niatnya letak di dalam takbiratul ihram. Maknanya niat ni kena serta dengan Allah sampai ke bar akbar. Barulah niat muqaranah dalam takbiratul ihram. Adapun tiba-tiba niat tu muqaranahnya di mana? Bukan dalam takbiratul ihram, dalam Allah, dalam Allah tu je. Qasak, ta'aruf, ta'ayyun, muqaranah dalam Allah. Habis dari situ akbar, tak ada dah niat. Muqaranah apa dengan takbiratul ihram? Itu muqaranah dengan Allah. Lafaz jalalah. Di muqaranah ni mesti dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni mana? Allahu Akbar. Dia kena muqaranah dalam dua perkataan, dua lafaz ni. Apa panggil muqaranah sungguh-sungguh. Tiba-tiba muqaranah juga, tapi dia tengah je. Di awalnya tak ada niat. Lepas tu akbarnya habis dah niat, beres dah. Niat di mana? Allah. Niat situ je. Dia panggil muqaranah juga. Serta pada kira lah. Dia panggil muqaranah urfiyah, sudah memada. Hak hakikiyahnya dalam sampai kebar lah. Itu muqaranah hakikiyah. Dan bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Hakikiyah ni yang sebenar-benar. Kan hakiki kan? Hakikinya guana sebenarnya. Sebenar-benar tu. Hakiki. Iaitu bahawa ada muqaranah. Erti muqaranah ni. Bahasa Arab ni, Melayu kata apa? Disertakan. Tu disertakan tu muqaranah. Disertakan segala niat. Segala niat. Qasak, ta'aruf, ta'ayyun tu lah. Segala niat ni qasak, ta'aruf, ta'ayyun. Segala niat mana ni? Segala niat yang diistihdar akan dia. Akan segala niat ni. Yang diistihdar, yang dihadirkan sebelum takbir tu. Kan sebelum takbir kan? Kita hadir niat dulu nak sembahyang zuhur ni. Tu istihdar. Dengan tafsilnya. Dengan satu-satu. Dengan segala juzuk takbirnya, daripada awalnya awal takbir hingga akhir, daripada Allah sampai bar akbar. Ni muqaranah dipanggil muqaranah hakikiyah, ataupun sengkitak dipanggil muqaranah kamaliyah. Dipanggil kamaliyah ni muqaranah yang sempurna. Tu kamaliyah. Ada sebut hakikiyah, ada sebut kamaliyah. Kita ambil isi lagi. Dan makna muqaranah yang urfiyah. Muqaranah pada kira je ni. Iaitu bahawa di muqaranah disertakan akan barang yang, akan segala niat yang diistihdar akan dia, akan segala niat dengan ijmal. Istihdar hak urfi juga. Di muqaranah ni dengan satu juzuk daripada segala juzuk takbir yang 8. Juzuk takbir yang 8. Mana juzuk takbir yang 8 ni? Allah ada 4 huruf. Akbar ada 4 huruf. 8 lah tu. Pada juzuk yang 8. Makna kita kat mana ni? Kita muqaranah. Allah. Pada lam yang kedua tu satu juzuk je tu. Pada ni kan kita kan panjangnya betul lam yang kedua tu kan.
Alif lam lam he. Lam yang kedua kita panjangkan. Sebab lepas lam tu ada alif. Jadi kita pun baca dengan, kita pun takbir Allah. Dalam Allah tu lah qasad, ta'arud, ta'ayyun, kita muqaranah di situ. Mana apa tu? Satu juzuk je. Pada satu huruf daripada 8 huruf takbiratul ihram. Serta gitu. Sertalah pada kira-kira. Dengan satu juzuk daripada segala juzuk takbir yang 8. Dia alif lam lam he ni, dia situ bukan 8, dia 5 huruf. Dia 5 huruf. Sebab lepas lam yang kedua ada alif. Jadi 5 huruf di situ. Tapi keempat lah hok nampak 4. Alif lam lam he 4 huruf. Alif kaf bara akbar 4 huruf, jadi 8. Dia Allah ni bukan 4 huruf, dia 5. Alif lam lam alif he. Lepas tu kita panjang Allahu akbar. Sebab panjang situ? Sebab lepas lam tu ada alif. Lepas lam ada alif. Tapi nak cerita sini, bukan kata dalam Allah, dalam akbar tak ada niat langsung. Kita takbiratul ihram tadi, takbiratul ihram adalah Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Kalau kata niat qasad, ta'arud, ta'ayyun, wajib dimuqaranahkan, disertakan di dalam takbiratul ihram, bukan dalam lafaz Allah, bukan. Niat bukan dalam lafaz Allah. Niat muqaranah serta dalam Allahu akbar. Allahu akbar dipanggil takbiratul ihram. Jadi kalau betul lah niat qasad, ta'arud, ta'ayyun ni dimuqaranah, disertakan di dalam takbiratul ihram, maknanya niat ni duduk dalam dua kalimah betul-betul, dua lafaz tu betul-betul. Mula-mula daripada Allah bar akbar, muqaranah sepenuhnya di dalam. Baru dia panggil muqaranah hakikiyah, hak sebenar-benar. Baru dia panggil muqaranah kamaliyah, hak sempurna. Ni bukan kata dalam akbarnya tidak ada dah niat, tak ada dalam akbarnya. Dalam Allah 4 huruf tu pun sehuruf je. Masa A tu tak ada niat lagi. Allah. Situ bawah qasad, ta'arud, ta'ayyun kan. Jadi maknanya kita muqaranah hanya pada satu juzuk daripada 8 juzuk takbiratul ihram. Hanya pada satu huruf, pada lam yang kedua. Alif lam lam ha. Lam yang kedua tu je. Dia panggil muqaranah dengan takbiratul ihram gitu muqaranah urfiyah, pada kira-kira. Walaupun hanya muqaranahnya pada satu juzuk saja daripada Allahu akbar. Dah kalau muqaranah sebenar, dah sebut kata niat muqaranah dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah Allahu akbar. Jadi muqaranah yang sebenar-benar mesti serta dalam bermula dari A Allah sampai ke Ra akbar sepenuhnya. Itu baru bagi muqaranah hakikiyah, muqaranah kamaliyah. Tapi muqaranah hakikiyah, muqaranah kamaliyah ni mustahil atas orang awam. Mustahil atas orang awam. Atas orang awam sudah memada dengan muqaranah urfiyah. Maknanya macam biasalah. Qasad, ta'arud, ta'ayyun tu kita sertakan di mana? Pada Allah. Sesar dah situnya niat akbar, tak ada niat dah. Serta gitu, serta urfi, pada kira-kira ramai huruf-huruf. Sebab dah mengelepaskan huruf-huruf. Serta pada kira. Mana kalau kira-kira, kalau sebenar tak panggil niat serta dengan takbiratul ihram lah. Niat serta dengan lam yang kedua pada lafaz Allah. Baru betul dah. Kita niat serta dengan takbiratul ihram. Dah, awak bukan niat serta dengan takbiratul ihram, awak niat serta dengan lam yang kedua pada lafaz Allah. Barulah gitu dah.
Dah kita niat hanya di Allah. Situ je. Makna kita muqaranah niat pada lam yang kedua pada lafaz Allah. Dak dipanggil serta niat dengan takbir ihram jugalah. Serta apa gitu? Serta pada uruf, pada kira-kira sudah memada. Sudah memada. Macam sebut dah minggu lepas. Dia nak hadir, nak serta muqaranah kamaliyah ni, dia kena istihdar hakiki terdahulu. Sebelum takbir tu, dia nampak semayang rukun 13 tu secara satu-satu. Secara tafsil. Kita nak semayang Zuhur ni. Sebut kata nak semayang Zuhur, di dalam tu ada tak rukun 13? Adalah. Tapi secara ijmal. Ada ni. Bila sebut kata aku nak semayang ni, nak semayang Zuhur ni. Namanya fardu Zuhur. Jadi apabila aku nak semayang fardu Zuhur, maknanya rukun 13 lah. Tapi tak mari rukun 13 tu. Mari hadir nak semayang je. Yelah. Kalau semayang rukun 13 lah. Kalau semayang, kalau tak rukun tak panggil semayang pula. Ke panggil semayang kalau tak ada rokok? Tak panggil semayang ke rokok, tak ada sujud, tak ada. Dia sebut kata aku nak semayang ni, hadir di hati nak semayang. Dia panggil apa tu? Hadir akan rukun 13 secara ijma' je. Itu panggil istihdar urfi, hadir. Pada uruf panggil hadir tu. Hadir apa? Hadir nak semayang. Dah nampak tak rukun 13 mu nak semayang? Tak nampak. Hadir dah, boleh dah tu, boleh dah. Kalau hadir yang sebenar-benar, istihdar hakiki, rukun 13 tu nampak secara tafsir satu-satu. Bukan bilang macam minggu lepas lah. Macam nampak tu dapur. Gitu. Siapa mereka yang seumpama ni? Orang yang hatinya sepenuh terikat dengan sembahyang. Hati dia sentiasa musyahadah, syuhud akan Allah, napah demi napah. Siapa? Para-para aulia, para-para sahabah radhiyallahu anhum. Ni tangga ni. Hak sahabat biasa ni bukan sahabat hak terkemuka. Nak cabut panah, tunggu semayang. Sebab apa? Tak ada. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bukan sahabat hak nama-nama terkemuka, bukan. Sebab apa? Sebab hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kadang-kadang duk cerita, ni kita macam mana sahabat sembahyang. Itu semua kurniaan daripada Allah. Sahabat dapat didikan direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni macam mana jadi kau sembahyang kita ni betul-betul khusyuk macam sahabat. Semayang betul-betul khusyuk macam sahabat hawan. Syarat ukur semayang budak kemah, Fatihah budak kemah, akidah pun tak belajar. Ni reka belaka lah ni. Kita ceritalah macam mana sahabat semayang khusyuk dia macam mana. Tapi tu atas kurniaan Allah. Allah nak kurnia kepada sesiapa atas kehendak Allah. Tapi itu bukan kewajipan kita. Kewajipan kitanya, biarlah kita ni betul-betul semayang. Siapa yang betul-betul semayang? Orang yang mengenal Allah, berakidah. Siapa yang betul-betul semayang? Orang yang melengkapkan syarat, rukun, sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun. Siapa kau semayang sebenar? Semayang serta ikhlas. Tu semayang sebenar. Jadi tu, semayang yang sebenar. Lepas tu nak capai mutu macam mutu semayang para sahabat. Mutu semayang para-para aulia atas kurniaan Allah. Jadi kadang-kadang kita cerita hak hebat-hebat tu sebagai yalah pembangkit semangat, tapi kita kena faham realiti. Kita duduk cerita tinggi, kita semayang pun tanpa ilmu. Lepas tu macam mana awak nak semayang khusyuk macam sahabat? Ikutlah kami berzikir, bukan ikut kami nak belajar agama. Ada pasal gitu. Dia berzikir dia kata semayang dia asyik dah, khusyuk dah. Lepas tu akidah kamu macam mana belajar ke tak? Tak belajar dia kata. Dah semayang kamu, Fatihah kamu betul ke tak? Kamu baru ning baru semayangnya. Fatihah kamu betul ke tak? Tak. Tapi khusyuk dia kata. Bukan lelaki tu tipu daya. Ada ni. Dah macam mana boleh jadi khusyuk? Dia hak kacau tu siapa? Hak kacau hati tu siapa? Syaitan. Syaitan ni bila nampak jalan tak betul, dia pelonggor satu-satu bahagian.
Nak tipu daya anak Adam. Siapa yang duk tekan kita siapa kita tak boleh nak bangun malam? Syaitan. Ada ni. Tapi apabila orang ni ikut jalan bukan sebenar, syaitan pun pelonggar situ. Okey, bangun. Ada ni. Ngaji kita min hak molek. Syaitan terkadang tipu daya atas rupa kebajikan. Orang ni ceritalah, dulu dia beramal tanpa ilmu. Kemudian dia belajar. Itu bahagian dia belajar. Dia kata masa jahil dia kata mudahlah bangun malam. Lepas belajar dia kata Allah. Biuk. Payah dia kata. Nak bangun malam sebagai masa jahil. Tapi dia kata masa jahil bangun malam. Lepas mengaji kemudian dia sedih senyum. Bahang syaitan dia kata. Dah semayang akidah dah mengaji. Bangun malam ni semayang pekoh dak mengaji. Bangun malam ni semayang tasawuf dak belajar. Semayang bangun tengah malam tak ita tengok muka orang. Allah. Cakap sedap dah ke seorang dak bang aku seorang je bangun. Tak nak kata orang ni. Tapi orang ni cerita dia lepas belajar. Memang betul-betul lah jadi mainan syaitan dia kata. Tapi dia kata kenapa lepas ada ilmu ni jadi payah nak bangun malam. Dah syaitan dak wi dah lah. Dak wi dah. Dari tu hari tu syaitan suka je mayang banyak mana pun. Menangis minta ampun. Menangis minta ampun macam mana kamu mengekali dosa besar jahil fardu ain. Kamu mengekali dosa besar akidah. Dosa besar kamu semayang tidak melengkapkan dia punya peraturan dia. Semayang ni kalau hukum pekoh dia disebut batal, tak sah, batal, tak sah tu pekoh dia kata gitu. Ada ni. Ni tak sah semayang gini. Ni batal semayang gini. Tak sah batal ni apa? Dosa besar hukum tak semayang. Lepas tu nak menangis, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Hati pula riak wujud tak apa dosa besar. Menangis nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Hati dia mainan syaitan belaka tu. Jadi orang bangun malam menangis mainan syaitan. Hak tanpa ilmu tu lah. Hak dengan ilmu, lepas belajar tahu akidah sebenar macam mana. Dulu berpegang akidah salah. Bangun malam, nangis. Banyak orang menangis pun. Sebab apa? Sebab kita sedar kita salah dulu. Atau baru menangis yang sebenar. Bapa menangis sebab dulu berpegang akidah salah. Bapa menangis dulu semayang tak betul. Kenapa menangis dulu riak wujud takabur. Menangislah ni minta ampun Allah Ta'ala. Itu hak sebenar. Hak kenal dosa pahala. Kalau belajar dok apa? Dok bangun malam menangis atas apa? Dulu saya tak semayang. Sekarang kamu semayang dengan ilmu ke dok? Kamu semayang dengan akidah ke dok? Kamu semayang dengan ikhlas ke dok? Ada ni. Jangan salah faham pula. Bukan masalah bangun malam. Masalah tanpa ilmu. Memanglah orang yang belajar kemudian tu memang mereka bangun malam nangis-nangis. Sebab apa? Dah pegangan pun salah. Banyak benda yang salah. Tanggungjawab dengan keluarga, anak-anak pun tak selesai. Anak-anak pun semayang juga. Tapi semayang tanpa ilmu akidah kita tak ajar. Semayang tanpa ilmu pekoh kita tak ajar. Memang menangis sangat lah. Apa panggil apa? Jerit lana. Panggil tak? Jerit lana tau. Ada jerit lana. Oh, nangis sungguh dah lah. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Banyaknya dosa. Hak dosa besar mengekali jahil fardu ain satu dah. Tapi sekarang bertaubat dah lah. Bertaubat dengan bahawa apa? Dengan bahawa sekarang ni istiqamah belajar ilmu fardu ain. Istiqamah belajar ilmu fardu ain. Itu rukun taubat. Tu ampunilah dosa terdahulunya mengekali jahil fardu ain. Malaikat catat dosa besar tu budak-budak mau balik. Belajar fardu ain umur 20, 30, 40, 50. Lama mana mereka catat dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Dosa besar mengekali jahil fardu ain. Lepas tu kalau jahil fardu ain bab akidah pegangan macam mana? Pegangan salah pula, dosa besar lain pula. Semayang macam mana? Semayang tak betul, dosa besar lain pula. Ada ni. Jadi memang kalau orang belajar betul benar memang jerit sungguhlah menangis lah. Tu hak menangis sungguh-sungguh, menangis dengan ilmu. Bukan bangun malam semata-mata nak tangisan, tapi mengekali jahil fardu tu bukan.
Jadi macam semayang-semayang sahabat tu tak ada ni istihdar kamali, muqaranah kamaliyah. Sebab apa? Hati mereka terikat dengan sembahyang. Sebab apa? Sembahyang lah hak nikmat syurga, hak ajilah dia panggil. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 syurga. Syurga yang segera sekarang. Mana syurganya? Ni khusyuk di dalam sembahyang, musyahadah di dalam sembahyang. Ada ni. Makna kira-kira duduk tangga tu kalau ada berlaku apa pun tak rasa apa pun. Bukan kata nak cabut panah. Kalau kata dalam api neraka pun tak rasa apa dah. Sebab apa? Hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang seumpama ni lah, nak semayang tu memang nampak semayang suti, rukun 13. Dalam takbir je, niat sepenuhnya dalam takbir. Ni istihdar hakiki ataupun istihdar kamali, kemudian muqaranah hakikiyah ataupun muqaranah kamaliyah. Mustahil atas orang awam, tapi itu semua atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak bahagian kita ni, hak urfi. Ini pandangan Imam Al-Haramain, guru pada Imam Ghazali. Dia juga pandangan Imam Ghazali sendiri, memada dengan istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Dia akan cerita di bawah tu. Kita baca perkabih dulu, baru kita hurah balik. Dan telah memilih setengah ulama, telah memilih orang tu buat bulat lah, buat bulat orang tu. Rumi ada tulis orang, ada buat bulat orang tu. Dan telah memilih oleh setengah ulama, dan telah memilih oleh setengah ulama yang besar-besar, mana seperti Imam Ghazali dan lainnya. Imam Ghazali dan lainnya. Imam Ghazali, Imamul Haramain. Imamul Haramain guru pada Imam Ghazali. Akan memada bagi orang yang awam, orang kebanyakan, dengan istihdar yang urfi. Sebelum takbir, mari di hati nak semayang fardu zuhur, nak semayang. Rukun 13 adalah dalam semayang tu, tapi cara ijmal. Dan muqaranah yang urfiyah. Muqaranah yang urfiyah. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu 36 surah sekalian itu memada bagi orang yang awam. 36 surah tu kita cerita semula tu. Apa maksud muqaranah urfiyah yang 36 surah, 36 rupa, hak memada bagi orang yang awam. Jadi orang awam memada dengan istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah, itu atas orang khawas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ni muqaranah sertakan yang urfiyah pun bukan niat pun kita muqaranah tu. Bukan niat. Kita hanya bercakap dalam hati. Allah saja aku semayang fardu zuhur. Cepat-cepat. Apa tu? Bukan niat. Itu dipanggil hadisun nafsi. Bercakap bukan niat. Niat ni satu perkara yang la yanqasimu awalahu akhirah. Dia tidak terbahagi awal dan akhir. Bukan susung. Susung macam mana? Saja aku semayang fardu zuhur. Tu cakap. Ya, cakap dalam hati. Dipanggil hadisun nafsi. Usolli fardu zuhri, itu lafaz dia, lafaz lidah tu. Hadisun nafsi bercakap dalam hati, saja aku semayang fardu zuhur. Itu bukan niat. Niat ni tiga-tiga tu, qasa, ta'arud, ta'ayyum, dia hadir, dia muqaranah tu secara serentak. Faham tak ni? Secara serentak. Mari niat tu secara serentak, qasa, ta'arud, ta'ayyum.
secara serentak, itu baru niat. Ada ni. Tadi bukti setakat ni tak semayang lah jawapan dia kita. Bukti setakat ni. Sebab pernah dalam radio dia ceramah, dia kata niat bukan susung, bukan bilang. Niat ni ketiga-tiga kosok ta'arud ta'ayun tu dia lah seketuk. Lah macam mana bandingan. Kita pukul gambar orang, kita ambil gambar orang, kepala, tubuh, kaki. Dia akan keluar serentak ke? Dia keluar kepala, lepas tu mari tubuh, lepas tu mari kaki. Dah. Kita pukul gambar tu, kepala ke, tubuh ke, kaki ke, masuk lalu dah. Serentak. Niat gitulah. Kosok, ta'arud, ta'ayun, kena serentak. Bapak panggil niat. Hak ning pun sukar pada orang awam. Orang awam akhirnya akan berbilang-bilang. Allah tu saja aku memadu memada. Sebab apabila hati kita bercakap saja aku semayang fardu zuhur, hati bercakap, ada dak nak dalam selapis lagi tu nak semayang fardu zuhur, ada kan? Hak tu niat yang sebenar, memada. Macam contoh gini, kita cakap-cakap dengan lidah ni kan, pergi makan, ada ni. Bila mulut kita ajak pergi makan, ada tak nak dalam hati tu ajak pergi makan? Ada tak? Ke dalam tu bilang saja aku nak ajak dia pergi makan, ada tak? Tapi bila mulut kita bercakap, mari kita pergi makan kedai. Contohnya. Hak kita cakap ajak pergi makan kedai tu, dalam hati tu ada tak nak ajak pergi kedai tu? Ada. Tapi susung ke tak? Ada. Jadi bila mulut bercakap, dalam ada nak tu. Bila hati bercakap, saja aku semayang. Ni hati hati bercakap. Dalam tu ada nak. Cukup. Niat dalam tu. Jadi yang kita duk cakap dengan hati ni, saja aku semayang, betul dia panggil kulit dia. Hak luar. Niat sebenarnya bukan di situ. Niat sebenarnya hak di dalam. Bila hati bercakap, hati bercakap lah ni. Dipanggil hadis nafsi, saja aku semayang fardu zuhur, ada di dalam tu nak semayang fardu zuhur. Amum ada. Hak saya bandingan tadi cakap dengan lidah. Bila cakap dengan lidah, mari kita pergi makan kedai, ada tak dalam hati ni nak ajak pergi makan? Nak ajak pergi makan tu ada. Tapi susung tak di hati kita? Ada tak susung? Itu niat. Niat tu mari mana tu? Mari daripada lidah kita berkata. Niat juga bila hati kita berkata. Mana apa hati kita berkata? Dipanggil hadis nafsi itulah. Berkata-kata dalam hati tu. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Contohnya. Tapi itu bukan niat sebenarnya. Itu hanya hadis nafsi. Memada dalam hadis nafsi bercakap hati tu ada nak di dalam tu niat. Pada ni. Tu kata kalau berhenti setakat ni pakai dok semayang lah. Cuma kadang-kadang ada ketika-ketika lah. Contoh kita bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan ni fokus kita lebih. Kadang kita Ramadan fokus kita lebih kepada semayang. Jadi bulan Ramadan lah kalau kita nak dapat niat yang sebenar. Walaupun muqaranah urfiyah. Bukan muqaranah kamaliyah. Muqaranah urfiyah ni pada lam yang kedua Allah. Tika tu boleh dapat niat yang sebenar. Tak bilang. Pada ni. Ke bulan Ramadan pun tak dapat juga, kena bilang juga. Bilang juga. Dia biasanya bulan Ramadan lah. Sebab bulan Ramadan ni kita dengan semuanya lebih fokus, lebih tupu. Jadi Allah tu qasa ta'arud ta'yun saja aku semayang zuhur, walaupun muqaranah urfiyah pada Allah qasa ta'arud ta'yun, tapi muqaranah dapat niat tu secara hak sebenar, bukan secara bilang. Bulan Ramadan lah kalau nak boleh dapat pun. Tapi hanya muqaranah urfiyah. Makna kita ni orang awam, bukan kata memada muqaranah urfiyah. Bahkan muqaranah yang sebenar pun, niat yang sebenar pun tak dapat. Bukan tak dapat ni. Hanya kita berkata di hati, dalam tu barulah dipanggil niat. Ada ni. Ni fahamlah kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala setara mana. Cakap je lebih kita ni orang merapat dengan Tuhan,
Orang yang banyak buat ibadah tapi niat pun tak dapat, hanya berkata-kata dalam hati. Mana kalau kita insah diri seumpama tu, tak ada nak riak, nak ujub, nak takabur. Tapi alhamdulillah dengan taufik hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahdan sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Dia pergi kepada bicara hak sunat hai'ah. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni sunat hai'ah dia pendek sahaja. Nah, dia tak ada tajuk khusus, dia hanya ada ringkas saja. Bicara hak sunat hai'ah, fokus hanya kepada rukun sembahyang, hak kewajipan sahaja. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat Jawi ni muka surat 30. Surat 30 baris yang ketiga daripada atas dah. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, berazam tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Berazam di hati tidak akan mengulangi maksiat yang kita lakukan terdahulu. Ini dalam buku kita ni memang agak ringkas sangatlah nak cerita hak berkaitan dengan 20 sifat hati hak ni. Kena kemah molek dalam kitab Penawar bagi hati baru comel. Dia akan detailkan berkaitan dengan hukum taubah. Kemudian taubah pula wajib bersegera. Taubah wajib bersegera. Kemudian kalau meninggalkan bersegera taubah, satu dosa yang lain pula. Meninggalkan kewajipan bersegera taubah, satu dosa yang lain pula. Sekarang ni contoh, mengerjakan satu dosa besar. Contohlah tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang, dia tak cerita dalam kitab ni rukun taubah yang keempatnya macam mana. Qada kembali. Tinggal sembahyang, hak tinggal betul-benar satulah. Hak tinggal tapi tak sedar pun dia tinggal, macam sebut dahululah, jahil berkaitan dengan hukum haid dan nifas. Tak sedar pun tinggal sembahyang. Kering haid ditangguhkan sembahyangnya tidak. Kering nifas ditangguhkan sembahyangnya tidak. Satu waktu yang ditinggalkan sebesar-besar dosa. Waktu yang kedua, dosa lain. Waktu yang ketiga, dosa lain. Dosa tinggal subuh hari ni dengan dosa tinggal subuh esok, dosa lain. Bukan jadi pakej ni, pakej panggil. Pakej, bukan pakej ni. Dosa tinggal zuhur hari ni, dosa lain. Dosa tinggal zuhur esok, dosa lain. Dosa tinggal semana cukup dah nerakanya, nama tercatat di pintu neraka. Dosa besar tinggal semayang, taubahnya tidak. Dosa besar tu kekal. Kemudian ada dosa lain pula. Dosa kerana tidak bertaubah. Dosa kerana menangguhkan taubah. Dosa lain pula. Kan tak ni? Dosa tinggal semayang, satu dosa suku. Dosa tidak segera taubah, satu dosa suku. Bertaubahnya kemudian bukan hanya taubah daripada dosa tinggal semayang, wajib bertaubah daripada dosa kerana melengah-lengahkan taubah. Ni dosa ni kadang-kadang kita tak sedar, kita tidak bertaubah. Tinggal semayang kita bertaubah. Tinggal puasa kita bertaubah. Kita bertaubahnya bila? Tinggal semayangnya lama, taubahnya tua-tua. Tinggal puasa masuk mau belasan, taubahnya kemudian-kemudian.
Mana taubah tu lambat, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Hanya taubah daripada dosa tinggal semayang. Hanya taubah dari dosa tinggal puasa. Dosa melengahkan taubah, taubah ke tidak? Ada ni. Menyesal di hati, kenapa aku dulu ni lambat taubah. Ada ni. Minta ampun Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala ampuni dosa kerana melengahkan taubat. Ampuni dosa tinggal semayang, itu satu taubat. Ya Allah ampuni dosa tinggal puasa, itu satu. Ampuni dosa kerana melengahkan taubat. Kena taubat suku pula itunya. Menyesal sangat-sangat di hati ni kenapa? Kerana melengahkan taubat. Faham tak ni? Itu kena taubat suku pula. Kena 2 kali taubat. Taubat tinggal semayang, taubat lain. Taubat kerana melengahkan taubat tu, taubat lain pula dosa lain waktunya. Sekarang tinggal semayang, stokor kita katalah. Dosa ni tak kurang ni. Dengan semayang dah pun lagi tak taubah ni, dosa kekal. Puasa Ramadan. Tapi taubah dah tinggal semayang, tak taubah. Dosa tu kekal. Mana ni? Dosa melengahkan taubah ni satu dosa. Tapi satu dosa ni bila lama dia jadi besar. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Besar mana dosa? Melengahkan taubah. Ada ni. Kena taubah pula dosa ni. Hak dah kadang gini lah. Dosa tinggal semayang tidak bertaubah. Melengahkan taubah ni pakai melengah gitu ya. Tak taubah pun daripada dosa tinggal semayang. Wa amal sunat, semayang sunat, puasa sunat, umrah sunat, mengaji Al-Quran, berzikir, berselawat dalam keadaan kita meninggalkan kewajipan ijma' ulama' bertaubat. Tuhan terima amal ibadat sunat kita, Tuhan tak terima. Pada ni dia hanya belajar, faham, beramal. Mana? Bertaubat. Lepas tu perbanyakkan amal sunat. Mudah-mudahan Tuhan terima. Bawa kena jalan. Bayangkan rajin dah buat amal sunat tapi taubahnya tak peduli. Hak wajib tak peduli. Sebab apa? Saya tak tahu kena gitu. Tu kata ilmu permulaan. Alasan tak tahu tak ada. Kita nak kembali pada agama ni ilmu. Saya tak tahu ni timbul bila? Tengah belajar. Betul lah? Allah, saya tak tahu. Betul lah, apalah. Kita tengah belajar. Banyaklah kita benda tak tahu. Jangan pula saya tak tahu dah belajar ke tak? Tak jadi gitu. Kita dalam belajar ni, Allah ni baru tahu. Hak ni pun baru tahu. Tu tak apalah kita dalam belajar. Ni saya tak tahu kena gitu. Tak belajar tak kitab bab taubah. Tak. Salah sangatlah gitu, taubahnya tak ada kalau seumpama tu. Makna taubah tu wajib bersegera. Taubah wajib ijma' ulama', kemudian wajib bersegera. Memanglah masa kita buat dosa tu kita jauh daripada agama. Pastilah kita melengahkan taubah. Kena taubah suku pula kerana melengah-lengahkan taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu cerita satu sembahyang. Kalau banyak sembahyang, sekali suci haid 2-3 waktu tangguh, tinggal sembahyang. Sekali suci nipah berhari-hari tangguh dak sembahyang, tinggal sembahyang dengan sengaja dalam keadaan sudah wajib sembahyang. Sebab haid sudah kering, nipah sudah kering, wajib sembahyang. Dak sembahyang berwaktu-waktu, berhari-hari. Tapi dalam anggapan diri tak pernah tinggal sembahyang. Dalam anggapan diri. Tapi sebenarnya banyak sembahyang kita tinggal. Kalau tak belajar, nak tahu mana? Belajar baru kita tahu. Kita bertaubat segera kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni dosa sekalian. Janji kita bertaubat. Allah Maha Pengampun. Orang nak bunuh Nabi bertaubat masuk Islam, Allah Ta'ala ampuni.
Orang kafir Mekah tu bunuh sahabat mana dalam perang Badar, perang Uhud. Mana bertaubat, masuk Islam, habis dosa dianya. Pada ni. Orang sembah berhala selama hidup dia, bertaubat, masuk Islam, Tuhan ampun dosa dia. Tuhan Maha Pengampun. Kita ni orang Islam, tapi memang kita ada salah kita bertaubat. Cuma nak tahu salah tu kena belajar. Sebab itulah dalam bab belajar fardhu ain ni memang tak ada kompromi. Orang kata macam mana pun begitulah kita kena tekan. Allah ustaz fardhu ain sokmo. Memang kena tekan. Memang kena tekan. Terutama pula sekarang, lagi kena tekan. Kena tekan ni bukan kepada orang tak belajar. Orang tak belajar tu satu penyakit. Orang hok belajar dah pun kena tekan juga. Sebab kadang-kadang fardhu ain tauhid tak ada, fardhu ain fiqh tak ada, tak belajar. Fardhu tasawuf tak belajar, dengar juga. Hok tak belajar satu penyakit, hok belajar ni. Memang kalau kita ngaji pondok tu tunggu pondok, memang fardhu ain. Orang sekarang ni Allah ustaz fardhu ain saja. Macam ilmu agama Allah ni fardhu ain saja. Ilmu agama Allah belajar takkan habisnya. Siapa kata ilmu agama Allah fardhu ain saja? Lepas tu duk tekan fardhu ain. Untuk orang awam memang kena tekan fardhu ain. Kena ajar apa? Nak ajar apa? Nak ajar nahwu sarah ke apa? Ajar ilmu-ilmu tinggi-tinggi? Dah, memang kita orang awam tekan fardhu ain. Fardhu ain saja. Fardhu ain saja untuk permulaan kita orang awam. Fardhu ain saja untuk permulaan kita orang awam. Saja. Memang kalau kata fardhu ain saja, memang fardhu ain saja untuk permulaan. Sebab apa? Sebab fardhu ain. Ilmu agama yang luas fardu kifayah. Memang fardu juga, fardu kifayah pun ada fardu ain dulu. Fardu ain dulu. Tinggal fardu ain kerana nak belajar fardu ain berdosa pula kita ni walaupun fardu kifayah sekalipun. Memang kena tekan fardu ain. Realitinya begitu. Orang tak belajar, orang belajar pun kena tekan semua fardu ain. Kadang-kadang setengah tempat yang mana kuliah penuh, subuh ada, maghrib penuh. Tapi macam mana ahli jemaah dengan fardu ain tauhid? Tak lepas. Macam mana ahli jemaah dengan fardu ain fiqh tasawuf? Tak lepas. Ahli jemaah tu tak ada lari-lari pun, tunggu. Maghrib isyak tunggu, tak lari. Tapi bila fokus pada fardu ain kemudian tak luluh, fardu ain tauhid pun tak luluh. Sebab tu kata kena tekan fardu ain. Walaupun orang tomoh macam mana pun, fardu ain saja je. Memang fardu ain saja je untuk orang awam. Untuk permulaan kita ni. Lepas kita beres fardu ain tauhid fiqh tasawuf, mengajilah lama mana pun pakai mati duk pondok ngaji belah-belah hutih kitab sehari semalam pun tak habis belajar ilmu agama duk pondok sehari semalam belah-belah hutih, belah-belah buah kitab. Bertahun-tahun, berbelah-belah tahun hak ngaji lama tu lah. Hak ngaji lama tu. Habis tak dia belajar? Dah habis. Ilmu agama Allah ni luas. Tu fardu kifayah. Tapi hak fardu ain tetap dah. Sebab apa? Kalau kita tak belajar fardu ain, nak taubahnya macam mana? Fardu ain akidahnya, fardu ain hak fiqh, fardu ain tasawuf. Baru kita kenal hak mana akidah yang sebenar, mana akidah yang salah. Salah kita pegangan, bertaubat. Allah Maha Pengampun, harap keampunan Allah, harap rahmat Allah, harap kurniaan Allah. Kita mati, kita ada anak cucu yang buat amal ibadah. Kita mati, kita ada sedekah jariah. Dah. Harap tu, harap. Tapi hak bahagian takut tu takutlah. Tapi kena harap. Harap keampunan Allah, harap rahmat Allah, takut jadi putus asa. Hak dosa-dosa lampau dengan taubat yang sebenar, Tuhan ampun seperti tidak pernah berdosa. Seperti tidak pernah berdosa. Mana? Mati kita ada anak cucu yang buat amal ibadah, mati kita ada sedekah jariah. Itu harapan kita. Harap dengan rahmat Allah, keampunan Allah, kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tapi harap-harap pun buat jalan molek. Belajar molek, beramal molek. Boleh panggil harap. Kalau tak belajar harap, dia bukan panggil harap tu, dia panggil umniyah, angan-angan kosong.
Yang dicela pula pada syarak dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Nak kampunan Allah, dah belajar ke dak, taubah ke dak? Nak rahmat Allah, ikut dak kepada garis syarak? Dak. Wa amal sendiri. Lepas tu harap keampunan rahmat macam itu bukan harap. Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Buat jalan molek, belajar wa amal, kadang-kadang kita lah. Orang muda cara muda, orang pertengah cara pertengahan, orang tua cara tua. Orang tua nampak lambat, orang tua ni dia mudah. Sebab apa? Di hal lain tu tak ada dah. Orang muda ni nampak baru je, boleh panjang masa lagi kalau ikut adat. Mati bila-bila masa. Tapi dia banyak godaan sebab dia muda. Orang tua ni dia tak ada godaan mana dah. Tu lebih licin, lebih lacur. Mana apa ni? Atas bahagian masing-masing. Kalau kita kata tua pun, alhamdulillah lah, sebab nyawa belum sampai batang halkum. Matahari belum naik sebelah barat. Pintu taubah terbuka seluah-luahnya. Tapi atur molek ilmu dengan amal. Yang tiganya berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Jika maksud itu berhubung dengan makhluk manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Itu rukun taubah yang keempat. Jikalau dosa berkait dengan anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.